Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tengah hari Jumaat, lepas solat Jumaat, alhamdulillah. Salam Aidil Fitri kepada semua insya-Allah. Jadi saya nak cerita satu perkara yang sangat penting, baru dapat ilmu ni, alhamdulillah. Daripada ulama jugalah. So, dan dia juga sebagai satu amalan sunnah dalam makanan kita. Amalan dalam makanan insya-Allah. So, kita cerita macam-macam kan. Tak usah makan tu, tak usah makan ni, makan yang baik begini, makan yang baik untuk kesihatan, makan yang baik, lepas tu elak makan yang tak baik kan, macam-macam lah. Tapi amalan pemakanan kita terlupa, masya-Allah. Jadi saya nak cerita tentang satu amalan minum air. Minum air. Waktu bila paling bagus minum air ni? Paling sihat. Dan salah minum waktu untuk minum air akan menyebabkan kemudaratan penyakit. Bukan saja untuk menjaga kesihatan, tapi malah dia boleh mengundang penyakit. Penyakit-penyakit macam-macam lah. Jadi kita, minum sebelum makan adalah ubat. Minum semasa makan penawar. Minum sejurus selepas makan penyakit. Masya-Allah. Jadi kita mula-mula saya nak amal ni, saya amal ni dah sebulan lebih. Saya ingat 2 bulan kot sebelum bulan Ramadan lagi. Mungkin dah 3 bulan. Saya dapat maklumat ni daripada seorang ulama, masya-Allah. Guru kami jugalah, masya-Allah. Alhamdulillah, satu nikmat yang besar. Letak air. Masa kita nak makan, letak air. Kalau letak, kita akan lupa. Sebab kita dah jadi tabiat, dah berpuluh tahun daripada kecil sampai besar. Lepas makan mesti nak minum air kan. Sebab ada orang jadi kering tekak, ataupun kadang nak kalau tak minum lepas makan rasa tak selesa lah. Dah biasa kan. Jadi kena letak air. Tuang air dulu. Letak bersama makanan, nasi ke makanan apa pun. Letak bersama makanan kita. Jadi kita duduk, baca bismillah dengan doa, makan. Minum air dulu. Minum air dulu, setengah cawan ke, secawan ke. Saya biasa minum secawan lah. Ataupun setengah cawan, 3 cawan. Minum dulu. Lepas tu baru kita makan. Nak makan nasi ke, nak makan lempeng ke, kuih muih ke, kan, spaghetti ke, kan, mihun ke, roti. So, malah makan buah-buahan pun, buah kurma pun, minum air dulu. Minum air dulu. Jangan minum selepas makan, walaupun buah-buahan. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah, sangat bermanfaat. Apa dia punya kesan? Bila kita minum sejurus selepas makan, kan? Sejurus selepas makan, maknanya dah makan terus minum. Memang biasa semua orang buat begitulah, kan? Cuma dulu kita biasa dengar orang tua cakap, jangan minum lepas makan. Jangan minum lepas makan. Yang tu yang kita tahu, kan? Tapi ni dia punya maklumat yang alhamdulillah kami dapat. Bila kita minum selepas makan, makanan tu tak dapat dicerna, dihazam dengan sempurna, dengan baik, kan? Tak dapat dicerna. Makanan, bila kita makan jus gastrik, asid jus, dalam jus gastrik tu ada asid hidroklorik, untuk menurunkan pH medium bersama makanan. Dan juga ada enzim protease, enzim untuk menghadamkan karbohidrat dalam perut. Dah ada dah. Jadi bila kita minum selepas makan, jus tu dah berhenti keluar. Kita dah berhenti makan, jus berhenti keluar. Jadi kita minum, dia akan mencairkan jus gastrik dan enzim, asid dan enzim. Bila dia, kan? Jadi makanan kita tidak dapat medium pH yang optimal untuk proses penghadaman makanan. Enzim pun dah cair, kan? Kemudian makanan tak dapat dihadam lah dengan sempurna. Kemudian makanan pula turun terus kepada usus kecil, duodenum, usus kecil.
Ini memudaratkan, boleh menyebabkan radang, luka kecil, kan? Sebab makanan sepatutnya dia akan bertukar kepada separa cecair daripada pepejal, kita dah kunyah-kunyah masuk dalam perut, dia akan ditukar kepada bentuk kaim ataupun separuh cecair. Kan dia dah dihadamkan sebahagian. Tapi begitu minum air tak dapat dihadam. Dengan air saja makanan tak boleh dihadam. Jadi dia kena enzim, ada acid pH yang berasid 2.5, 3 point something gitu. So kita minum air lepas makan, jadi dia kurang berasid dan enzim pun jadi cair. Dan makanan turun kat usus pula, kita minum lagi banyak, makanan tu pun turun. Tak dapat environment yang sesuai untuk proses penghadaman dalam usus kecil. Dia kena makanan ni melalui peringkat demi peringkat. Jadi masuk usus kecil, lepas tu masuk usus besar, makanan tak dapat hadam. Jadi usus kecil dan usus besar kita pun dapat masalah, radang, mungkin berlaku leaky gut. Protein pun tak dapat hadam, jadi leaky gut. Kan, maksudnya kita punya sel-sel epithelium dekat usus besar kolon tu dia jadi renggang, kan, dia tak rapat. So akan bakteria, kuman-kuman, bahan-bahan toksin, protein semua, bukan gluten sajalah. Protein yang kita makan macam-macam jenis protein, kan, daging, ayam, ikan pun boleh menembusi masuk dalam darah. Itu menyebabkan keradangan, alahan, kan, hypersensitivity reaction, macam-macam, kan. Dan satu lagi penyakit yang masya-Allah, jadi kita buang air besar pun tak sempurna. Buang besar tak sempurna sebab makanan tak dapat dihadam dengan sempurna. Dan dia juga melemahkan tisu-tisu yang memegang usus besar, kan, otot-otot dia melemahkan juga. Jadi tak dapat berlaku peristalsis, gerakan usus besar supaya saki-baki makanan tu dapat digerakkan dengan apa orang kata, dengan kadar yang sepatutnya untuk kita dapat membuang air besar dengan lawas. Begitu. Tak terlalu lambat, tak terlalu cepat. Dia mempengaruhi ni. Lazy bowel, sembelit, kan. Lepas tu buang air besar tak lawas, walaupun najis kita tak keras, lembut, tapi still tak lawas. Sebab amalan minum sejurus selepas makan. Complete makan minum tak boleh. Dia mesti minum selepas 40 minit. Kalau lepas makan 40. Jadi sebab tu kita kena minum sebelum tu. Nanti tak tahan juga, kan, kering tekak. Boleh tercekik pula, kan. So mesti minum sebelum makan. Selepas makan tunggu 40 minit baru minum. Masya-Allah. Insya-Allah semoga benda ni akan memberi manfaat yang besar. Saya rasa alhamdulillah banyak perubahan. Malah bukan dekat usus besar je. Air kencing, buang air kencing pun lagi cantik, lagi jernih, lagi lawas, kan. Saya rasa banyak masalah berkaitan dengan buang air kecil pun dapat diselesaikan dengan amal minum yang betul. Masa minum yang betul. Semasa makan lah, kan. Begitu. Kalau waktu between meal tak ada masalah, minum je lah, kan, bila-bila masa. Ni waktu makan, sebelum dan semasa boleh makan, minum. Tapi selepas tunggu 40 minit. Begitu, insya-Allah. Alright. So sangat penting. Juga dia mempengaruhi aktiviti pertumbuhan microbiome, bakteria baik dalam usus. Bila dia tak dapat hadam, so bakteria jahat, bakteria fermentatif menghasilkan gas pula. Kalau karbohidrat, kalau protein, bakteria putrefaktif, bakteria perpetan pula yang membiak, menghasilkan bahan toksin, dan makanan tak dapat dihadam dengan sempurna. So banyak efek dia kepada tubuh kita, pada perut, usus kecil, usus besar, kan, dan perut jadi buncit. Itu pun sekali lah, begitu, insya-Allah. So siapa yang ada buasir yang lama kronik, cuba amal ni, masya-Allah, kan. Dia rasa ada kembung ataupun bengkak dekat anus, amal insya-Allah. Dan buang air besar tak lawas, sembelit pun amal. Kencing pun sama, insya-Allah. Dan macam-macam penyakit boleh kita jangkakan daripada salah minum air semasa makan. Maksudnya kita minum
sebelum, semasa atau selepas makan 40 minit. Kan? 20 minit pun tak cukup, 40 minit. Baru kita selesa makanan dapat dihadam dengan sempurna dan diserap, dan yang pergi ke usus kecil, ke usus besar dah dapat digerakkan dengan efisien, dengan kadar yang sepatutnya untuk dibuang sebagai najis, kan, dengan cara yang paling sihat, paling normal, masya-Allah, dan juga mikrobiom, insya-Allah. Semoga manfaat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.